Selamat pagi semua. Selamat pagi, Cikgu. Yang lain ada sudah? Betul. Jelas suara cikgu. Oh. Oke. Kamu sudah sarapan kan nih? Sudah, Cikgu, baru juga. Oke, bagus. Pastikan kamu sarapan dulu ya sebelum mulai kelas. Makan dulu. Oke. Sekejap ya, cikgu share slide. Boleh nampak? Boleh nampak slide? Boleh, Cikgu. Boleh. Oke. Sebelum kita mulai topik kita hari ini, cikgu ada mau tanya kamu. Berapa buah negeri yang terdapat di Malaysia? Delhi? Hello? 14 buah negeri, Cikgu. Oke, bagus. Daripada 14 buah negeri itu, negeri mana yang kamu rasa menarik dan kamu mau kunjungi? Kamu lawat. Saya mau pergi Pulau Pinang. Pulau Pinang? Kenapa Pulau Ya. Pinang? Sebab sama tengok tuh jembatan. Tiada di Sabah kan? Oke. Tiada di Sabah. Jembatan sana sudah di itu Pagalan sudah ada. Oke. Nice Delhi. Oke. Berdasarkan soalan yang cikgu berikan tadi, hari ini kita akan belajar mengenai jenis-jenis soalan. Oke. Halo, boleh dengarkah? Dengar. Oke. Alright. Oke. Berdasarkan soalan cikgu tadi, cikgu Eviana tadi, hari ini soalan tersebut berkaitan dengan kita punya topik hari ini. Hari ini cikgu akan ajar jenis-jenis soalan. Tapi lebih spesifik hari ini cikgu akan ajar mengenai dengan soalan bercapa. Tapi sebelum itu, cikgu kasih tahu dulu kamu apa jenis-jenis soalan. Kamu sudah nampak slide sudah nampak jenis soalan sudah nih? Boleh. Oke, jenis-jenis soalan ada dua. Soalan pertama adalah soalan tertumpuk. Kalau cikgu tidak silap, soalan tertumpuk ini cikgu pernah ajar pula bukan satu. Satu kalau kamu tuh. Tapi cikgu rasa kan cikgu tidak pernah ajar kamu ini soalan tertumpuk ini, itu convergent. Soalan kedua adalah soalan bercapa yang berkaitan dengan kita punya tajuk hari ini. Soalan bertumpuk memerlukan jawaban yang cepat, aras rendah, yaitu pengetahuan dan pemahaman yang tinggi. Soalan bercapa memerlukan berbagai jawaban. Dia ada dua, sama ada aras rendah ataupun aras tinggi. Berdasarkan soalan yang cikgu Ebenezer dari tadi,
Oke, soalan tersebut kamu boleh kenal pasti sama ada soalan bertumpu ataupun soalan bercapa. Oke, nanti juga akan soal kamu di akhir pembelajaran ini sama ada soalan Cikgu Ebiana tadi adalah soalan bertumpuk ataupun bercapa. Oke, next. Oke, boleh nampak slide? Kadang-kadang Cikgu ini pandai terlambat ataupun terlaju. Boleh nampak? Oke, kalau boleh nampak, oke, Cikgu teruskan saja. Oke, soalan bertumpuk ialah hanya memerlukan jawaban yang tetap. Cikgu perlu ulang balik sebab nanti kamu masih keliru ini soalan bercabang. Boleh, boleh. Nah, kalau lambat saya biar sedikit. Oke, berapa? Soalan bertumpuk, oke, Cikgu ulang balik. Soalan bertumpuk ialah soalan bertumpuk hanya memerlukan jawaban yang tetap. Oke, dia tidak salah, dia itu sama ada salah jawaban dia betul ataupun salah juga. Oke, sekiranya jawaban yang diterima berbeza dengan apa yang dikehendaki, maka jawaban itu adalah salah. Oke, cukup bagi contoh lah. Oke, mungkin ini dia punya contoh soalan adalah waktu Q. Oke, contohnya sebanyak-banyak semut, sebanyak-banyak hewan apa yang paling kecil? Itu teka-teki. Teka-teki itu juga tergolong kepada soalan. Tapi dia soalan pelbagai. Tapi mengkehendaki satu jawaban yang betul. Jadi kalau dia jawab salah, salah lah. Kalau dia maksudnya di situ kalau jawaban yang diterima berbeda dengan apa yang dikehendaki, maka siapa? Ada Oke. Jika jawaban yang dikehendaki diterima berbeda dengan apa yang dikehendaki, maka itu jawaban itu adalah salah. Oke, seterusnya dia lebih spesifik dan berkonsep. Jawaban betul atau salah memerlukan sebab dan penjelasan. Macam soalan yang di pertama sekali, oke, kenapa si Deli mau pergi Pulau Pinang? Dia memerlukan sebab. Jadi Cikgu Ebiana beri sebab kenapa dia mau ke sana. Sebab dia mau tinggal di jambatan. Macam mana di sana begitu. Itu contoh keterangan mengenai soalan bertumpuk. Seterusnya soalan bercapa, dia memerlukan kemahiran peringkat tinggi, yaitu critical, kreatif, dan rasional. Oke, terbuka, meluas, dan subjektif. Kebanyakan soalan bercapa ini kamu boleh tengok kalau di exam, pemeriksaan selalu dari di bahagian subjektif. Kamu boleh tengok dari bilang dia minta pendapat, dia minta kalau gitu terangkan lebih macam itulah, nanti juga akan bagi kamu contoh nanti. Oke. Terusnya mencari berbagai jenis jawaban yang betul. Oke. Terusnya proses penilaian membuat keputusan tentang ketepatan, kebaikan atau kesesuaian maklumat. Pakatnya boleh paham kah? Boleh, Cikgu. Oke, baguslah. Seterusnya, saudara kamu boleh kasih beza lah soalan bercakap dan bertumpuk. Seterusnya, soalan bercakap juga dia tidak menuju kepada sebuah jawaban yang tetap. Dia lebih kepada berbagai jawaban lah dan akan karena macam orang akan analisis sama ada tu jawaban boleh diterima atau tidak. Malahan soalan ini memerlukan seseorang menyatakan pandangan, perasaan, komen, ramalan, dan penilaiannya terhadap sesuatu perkara atau isu.
Yalah, coba juga bercakapnya, bercerita, mengajar nih. Oke. Oke, seterusnya kita masuk kepada perbezaan soalan bertumpu dan mencapa. Oke, untuk soalan bertumpu, dia adalah soalan jenis aras rendah, manakala bercapa pula dia aras tinggi. Sebab untuk bertumpu dia hanya memerlukan spesifik jawaban. Contohnya kalau kita soal berapa buah negeri di Malaysia, dia cuma ada satu jawaban, yaitu 14. Manakala soalan bercapa pula, dia lebih kepada soalan aras tinggi sebab dia memerlukan keterangan ataupun soalannya sering kepada soalan yang huraikan, jelaskan, gitu. Oke, soalan bertumpu juga merupakan memerlukan jawaban atau respon yang terhad. Manakala soalan bercapa, jawabannya luas. Oke, macam yang saya cakap tadi, dia soalan bertumpu, dia satu jawaban tidak. Tapi kalau soalan bercapa, dia ada banyak jawaban. Oke, yang ketiga, soalan bertumpu dia ini berbentuk tertutup. Manakala soalan bercapa dia berbentuk terbuka. Oke, yang keempat, soalan bertumpu dia sesuai untuk menguji daya ingatan. Manakala soalan bercapa pula dia sesuai untuk menguji penakulan dan pentafsiran. Oke, yang terakhir, soalan bertumpu ini dia bersifat objektif, manakala soalan bercapa dia lebih bersifat subjektif, macam yang sudah diterangkan tadi. Oke, contoh soalan bercapa. Contoh pertama, buktikan Hang Tuah merupakan seorang perwira yang taat. Dia merupakan soalan bercapa sebab dia mempunyai pemikiran penakulan. Okay. Yang seterusnya, apakah pendapat anda terhadap sekolah kluster? Juga merupakan soalan bercapa sebab dia mempunyai berbagai jawapan. Okay. So dia kita boleh tengok situ dalam soalan dia apakah pendapat? Pendapat ni dia luas. Okay. Yang terakhir, apakah yang akan terjadi kepada murid jika peperiksaan UPSR dan PP3 dimasukkan? Ia bersifat subjektif, so dia adalah soalan bercapa. Oke, seterusnya contoh soalan bertumpu. Apakah tema Hari Guru tahun ini? Soalan ini dia cuma mempunyai satu jawaban saja. Contohnya, tema Hari Guru tahun ini ialah Halloween. Oke, begitu. Oke, oke. Itu soalan awal kamu belajar. Oke, itu dia cuma ada satu jawaban tidak antara iya atau tidak. Oke, yang terakhir, tahun bilakah Malaysia merdeka? Oke, tahun bilakah Malaysia merdeka? Ya, cuma ada satu jawaban saja. Siapa yang tahu? Delhi? No. Ada siapa-siapa yang boleh jawab? No. Cikgu. Tahun berapa?
1957. Iya, betul-betul. Oke, good Delhi. Oke. Seterusnya, untuk supaya kamu lebih paham mengenai soalan bertumpu dan bercapa, kita akan tonton satu video, kita akan tengok satu video mengenai soalan bertumpu dan bercapa. Oke, ya. Boleh paham kah video tadi itu? Paham cikgu, paham. Oke, bagus. Cikgu harap kamu fokus dengan video tadi dan catat apa maklumat-maklumat yang ada dalam video itu. Oke? Cikgu harap juga kamu paham apa yang video tadi sampaikan supaya kamu punya pengetahuan tentang soal yang bertumpu dan bercapa ini lebih utuh. Oke?